Begitu juga dengan orang Kelantan. Pada istilah, bila disebut timun, dia tak akan nampak timun tu. Dia akan nampak buah tembikai. Sebab istilah bagi orang Kelantan, timun itu adalah buah tembikai. Jadi faham tak apa beza lurah dengan istilah sekarang ni? Faham tak, Ammar? Nampak tak kenapa kita kena tahu pada istilah? Contohnya, kalau orang cakap, kau ni asyik membawang je. Kita tengok pada segi lurah, membawang tu mungkin boleh kita kata suatu perbuatan orang yang ambil bawang, dia potong-potong bawang. Itu nama dia membawang. Tapi pada istilah, umum sekarang ni, bila disebut membawang, dari segi istilah adalah boleh kata gosip, mengumpat dan sebagainya. Boleh faham tak? Aida Izati yang baru masuk. Ahlan. Siti Fatimah boleh faham tak sekarang? Apa beza lurah dengan istilah? Dia bukan maksudnya antara ringkas dengan lebih teliti, tak. Sebab tu bila mana disebut sesuatu perkataan itu pada segi lurah, contohnya as-saum di mana al-imsak pada segi lurah. Imsak itu menahan. Tetapi bila mana disebut dari segi istilah ataupun syarak, puasa itu menahan diri daripada makan dan minum ataupun berjimak daripada terbit matahari sampai tenggelam matahari dengan niat. Itu makna istilah. Jadi sekarang setiap ilmu, setiap apa pun dia mesti akan ada dua penakrifan. Yang pertama daripada segi istilah, yang kedua daripada segi yang pertama dari segi lurah, yang kedua daripada segi istilah. Ada kalanya makna istilah itu dia ada kaitan dengan makna lurah. Dia ada kaitan, dia tak boleh lari, dia ada kaitan. Contohnya kalau dikata solat itu maksudnya doa. Dalam solat itu sebenarnya merangkumi perbuatan-perbuatan yang berkaitan dengan doa. Entah baca Fatihah itu doa, entah berzikir itu doa. Sama juga kalau entah kata puasa itu menahan diri daripada puasa dari segi lurah al-imsak, som fil lurah al-imsak. Tapi dari segi istilah menahan diri daripada sekian. Jadi kita tengok kepada penakrifan tafsir. Jadi Ustaz rasa hari ini jelaslah kepada antum apa yang perlu kepada makna lurah, makna istilah. Yang pertama kita kena tahu dari segi lurah apa maksud kalimah tu. Dan apa pula maksud kalimah tu daripada segi istilah. Sebab ada kalanya apa yang ada pada lurah dia tak sama seperti mana apa yang ada pada istilah. Okey, yang pertama bila mana dibincangkan tentang ilmu tafsir, maka kita akan tengok apakah yang dimaksudkan dengan tafsir itu pada segi lurah. At-tafsir minal fassar. Al-fass wa al-bayan. Fassaru syai'a banahu. Jadi, bila mana disebut kalimah tafsir, maka dia berasal daripada tiga huruf iaitu fa, sin, ra yang membawa maksud bayan, al-bayan iaitu penerangan. Iaitu fassara syai' ataupun menerangkan sesuatu dan menerangkan sesuatu yang telah kamu bina ataupun fassara kashfu mughti ataupun bila mana disebut tafsir itu ataupun fassar itu adalah menyingkap sesuatu benda yang tertutup. Kashfu ni terbuka. Sebab tu orang kata, ustaz ni kasyaf. Kasyaf tu apa? Dia boleh menyingkap benda yang kan, kalau tengok je orang sebenarnya tak nampak tapi dia boleh nampak. Oh Hanan rupanya seorang-seorang buat macam ni. Dalam hati dia macam ni. Sebab tu orang kata dia ni kasyaf. Apa maksud kasyaf? Dia boleh nampak apa yang ada. Macam mana dia boleh nampak? Maksudnya tafsir kashful mughti, membuka sesuatu benda yang tertutup. Mula-mula tak tahu apalah makna dalam Al-Quran kata ya ayyuhallazina amanu kutiba. Tak tahu apa maksud kutiba. Tetapi bila mana kita mempelajari ilmu tafsir, dia ditafsirkan kutiba itu kepada furida. Jadi benda yang sebelum ni tertutup, pada makna dia kita tak nampak. Tetapi bila mana kita tahu, maka tafsir itu maksudnya kashfu al-mughti, membuka sesuatu benda, menyingkap sesuatu benda yang selama ni dia tertutup. Ataupun juga boleh dikatakan bahawa tafsir itu maksudnya adalah al-idah, iaitu menerang. Al-idah wa tabyin.
Jadi kalau ditanya ma makna tafsir fil lughah, tafsir lughatan huwa al-bayanu wa kashful mughti awil idahu wa tabyin. Ini maksud dia. Maksudnya dari segi bahasa, tafsir itu suatu penyikapan ataupun satu penerangan, satu benda yang menjelaskan, benda yang samar kemudian dijelaskan. Apa ataupun boleh juga disebut sebagai takwil, iaitu kita mentakwilkan sesuatu. Datang satu benda yang tak jelas, kita cuba jelaskan, kita cuba rungkaikan apa yang ada. Itu maksudnya daripada segi bahasa. Manakala dari segi istilah pula, makna dia adalah kashful ma'anil Quran wa bayanul murad, iaitu menyingkap makna-makna Al-Quran dan menerangkan apa sebenarnya kehendak kepada ayat tersebut. Ataupun antum boleh ambil makna yang lebih tepat seperti mana yang telah diterangkan oleh Imam Az-Zarkashi, at-tafsir ilmu yufhamu bihi kitabullah al-munazzal ala nabiyhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bayanu ma'anihi wa istikhraju ahkamihi wa hukmihi wa istimdadu dhalika min ilmu al-lughah wan nahwu wat tasrif wal ilmu bayan wa usulul fiqh wal qiraat wa yahtaju li ma'rifati asbabin nuzul wan nasikh wal mansukh. Okey, ini makna yang paling tepat berkaitan dengan ilmu tafsir. Jadi kalau ditanya ma makna tafsir lughatan wa istilahan, antum boleh ambil al-lughah, al-bayan, wal-idah, wa kashful mughti, ataupun kalau daripada segi istilahnya, tafsir itu bila mana seseorang itu sebut ilmu tafsir, apa yang dia akan gambarkan seperti mana dijawab oleh sahabat antum tadi, saudari tadi, dia kata bila sebut tafsir saya terbayang Al-Quran. Sebab dengan Quran ni dia adalah satu benda yang ada keterikatan. Sebab tu bila mana sebut tafsir, adakah ente akan terbayang kitab hadis? Tak. Kan? Bila disebut tafsir secara istilah, orang akan nampak oh tafsir dia tak lari dengan Quran. Sebab itulah istilah. Kan? Kalau orang kata kenapa ente ambil ilmu Quran? Sebab anda nak belajar macam mana penafsiran Al-Quran. Sebab tu dia kata kalau disebut Quran sunnah, orang akan nampak Al-Quran. Bila sebut Quran, orang akan nampak macam mana nak memahami Al-Quran. Memahami Al-Quran tu mesti dengan tafsir. Betul? Aiman Zakwan, kalau sebut tafsir, adakah terbayang dekat ente hadis ataupun Quran? Ya, Aiman Zakwan, ente terbayang apa kalau disebut tafsir? Biasanya terbayang Al-Quran. Ente tak akan nampak hadis, betul? Orang sebut tafsir, kecuali kalau orang kata tolong tafsirkan saya hadis ni, baru ente gunakan tafsir dari segi lughah, betul tak? Tapi bila mana disebut tafsir secara umum, maka apa yang akan tergambar pada pemikiran orang adalah Al-Quran. Maka itu maksudnya daripada segi istilah, iaitu yang diterjemahkan oleh Imam Az-Zarkashi, tafsir itu satu ilmu bagaimana kita nak faham kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Kitab Allah itu adalah Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menerangkan makna-makna yang ada padanya. Contohnya antum tak faham apa maksud talak, la taqrabu zina, apa maksud zina, maka tafsir memberikan penjelasan berkaitan dengan maksud zina. Apa maksud solatul wusta? Tak tahu, tak faham. Solat yang tengah-tengah, apa dia? Maka tafsir menerangkan apa yang dimaksudkan dengan solatul wusta. Maka dekat sini, tafsir itu menerangkan maknanya. Kemudian adakah memadai cukup dekat situ? Tidak. Dengan tafsir juga kita mengeluarkan hukum-hukum dan hikmah-hikmah yang terdapat di dalamnya. Hukum hakam yang terdapat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita keluarkan penafsiran-penafsiran yang ada. Kita keluarkan. Dengan kita mengambil penafsiran ini, seseorang itu mestilah dia menguasai ilmu lughah, ilmu nahwu, ilmu tasrif, ilmu bayan. Ilmu bayan ni ilmu yang berkaitan dengan balaghah. Ilmu usulul fiqh. Kena tahu usulul fiqh. Kan? Hukum harus, wajib, sunat, makruh. Kan? Wa yahtaju wal qiraat. Ilmu qiraat sangat penting. Sebab tu antum dah ambil subjek apa? Qiraat dalam perundangan Islam. Antum ambil taujih qiraat. Kan? Antum tengok bagaimana perbezaan dalam bacaan. Sesuatu bacaan boleh menyebabkan perbezaan pada penafsiran. Boleh menyebabkan khilaf dalam memberikan sesuatu hukum. Kan? Bagaimana dengan qiraat boleh menyebabkan ulama berbeza pandangan dalam menyentuh lelaki dan perempuan dalam bab wuduk. Kan?
Sebab perbezaan dalam ilmu qiraat. Kemudian wayahtaju dan juga dalam ilmu tafsir ini sangat memerlukan kepada ilmu asbabun nuzul. Kenapa ayat ini diturunkan? Pada siapa ayat ini diturunkan? Kemudian nasah dan mansukh. Adakah ayat ini masih boleh digunakan ataupun ayat ini dibaca tetapi tidak digunakan hukumnya, ataupun ada ayat-ayat tertentu yang telah dimansuhkan ayat tersebut tetapi hukumnya masih diguna pakai. Okey, setakat ni boleh faham apa yang dimaksudkan dengan ilmu tafsir terlebih dahulu. Dahiyah faham? Jelas tak Dahiyah? Ada Dahiyah? Ainun Syakira boleh faham tak apa yang Ustaz terangkan? Jelas tak makna tafsir terlebih dahulu sebelum kita pergi kepada tafsir ayat ahkam? Faham Ustaz? Jelas? Amri Ustaz. Faris, faham apa penerangan Ustaz berkaitan dengan makna tafsir? Faham Ustaz. Jelas? Jelas, insya-Allah. Zul Faiz? Faham Ustaz. Okey, kemudian kita pergi kepada apa yang dimaksudkan dengan tafsir ayat ahkam. Okey, tadi kita pergi kepada maksud tafsir. Kemudian kita nak tengok apa yang dimaksudkan dengan tafsir ayat ahkam. Iaitu yang ni gabungan antara hukum-hukum dengan gabungan kepada tafsir. Tafsir ayat ahkam. Okey, Ustaz nak tanya dulu kepada Nurul Jannah. Ada tak Nurul Jannah? Ada Ustaz. Apa yang inti faham tentang ayat ahkam? Ayat yang mengandungi hukum fiqh. Oh, ayat yang ada hukum fiqh. Ahsanti. Betul tak jawapan dia Aiman Zakwan? Ayat ahkam ni ayat yang ada hukum fiqh. Aiman Zakwan. Ya Ustaz. Betul Ustaz. Betul? Okey, Ahmad Nakiuddin. Dalam surah An-Nas ada tak ayat ahkam? Ahmad Nakiuddin. Ahmad Naqiuddin, bukan Taqiyuddin, Naqi. Naqi ni bersih, suci. Taqi ni bertakwa kan daripada ni. Naqiuddin, ada Naqiuddin. Ustaz nak dengar suara Naqiuddin? Tak ada Naqiuddin. Dalam surah An-Nas ada tak ayat hukum? Ayat hukum Ustaz. Dalam surah An-Nas ada ayat hukum tak Ustaz? Ustaz Naqi. Surah An-Nas, ayat hukum. Ustaz bacalah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Dengan nama Tuhan bagi manusia, Malikin Nas, yang memiliki manusia, Malikin Nas. Qul a'udzu birabbin nas, Malikin Nas, Ilahin Nas, Tuhan kepada manusia. Ada tak ayat hukum kat situ? Ayat hukum. Naki. Ustazah ni tadi kata ayat hukum tu adalah ayat yang berkaitan dengan fiqh. Kalau dalam surah An-Nas ada tak ayat yang berkaitan dengan fiqh? Ada tak hukum-hukum fiqh kat situ? Tak ada Ustaz. Tak ada. Ahsanta. Tak payah fikir panjang Ustaz Naki. Gini kaedah dia. Kalaulah surah tu surah yang diturunkan di Mekah, surah Makkiyah, maka kebanyakan surah-surah Makkiyah dia tidak ada kaitan dengan ayat-ayat hukum. Sebab kita tahu bahawa bila mana Nabi berada di Mekah, kebanyakan ayat-ayat yang turun adalah ayat-ayat yang berkaitan dengan akidah, keesaan Allah Subhanahu Wa Taala, ayat-ayat yang berkaitan dengan kebesaran Allah, ayat-ayat yang berkaitan dengan akhlak, ayat-ayat yang berkaitan dengan targhib wa tarhib, ajak orang kepada syurga, mendegah orang daripada neraka. Jadi kalau disebut pada kebanyakan dalam juzuk amma, ianya tidak ada berkaitan dengan hukum hakam. Kebanyakannya. Kerana hukum hakam ini mula turun di Madinah. Jadi kebanyakan ayat-ayat hukum ada pada surah-surah yang panjang. Surah-surah seperti Al-Baqarah, Al-Imran. Jadi dalam surah An-Nas dia tak ada ayat hakam. Ayat hakam ni apa? Ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum hakam fiqh, yang padanya dikeluarkan hukum yang 5.
Apa hukum 5 yang ada dalam fiqh? Ustaz Haris. Nak tanya Ustaz Haris ni. Dah semester 8 ni dia mesti tahu. Apa hukum yang ada dalam fiqh? Hukum 5 yang ada dalam fiqh. Balik ni dia lepas habis sem 8 ni dah jadi PU, dah jadi da'i. Ustaz Haris mesti tahu. Hukum apa yang ada dalam fiqh? Ada hukum. Apa dia? Antum kena murajaah balik ni. Nanti ni lepas sem 8 ni nak bergelar da'i, da'iyah. Apa dia hukum yang 5 yang ada dalam hukum fiqh? Yang tu Ustaz. Ni. Haram, wajib, sunat, harus. Haram, ahsan tak? Alhamdulillah, tidaklah memalukan budak tahfiz kan. Maksudnya ada yang tahu dah sem 8 ni. Maksudnya bila disebut hukum fiqh yang ada, yang pertama adalah hukum wajib, hukum haram, hukum makruh, hukum sunat dan hukum harus. Jadi daripada ayat hukum ni keluar 5 hukum yang ada ni. Jadi sebab tu apa yang kita nak belajar dalam subjek ni adalah ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum hakam. Maka kita akan ketepikan ayat-ayat lain yang tidak berkaitan dengan hukum hakam. Kita tak akan belajar ayat yang berkaitan dengan akidah. Kita tak akan belajar kisah yang ada di Quran. Kita tidak akan belajar perkara-perkara yang berkaitan dengan syurga dan neraka, perkara-perkara ghaibiyat. Tetapi apa yang berkaitan dengan tafsir yang menghimpunkan ayat-ayat hukum syar'iyah sahaja. Bukan ayat yang berkaitan dengan akidah, bukan ayat yang berkisah tentang kisah Nabi Yusuf, tak. Sebab tu dia tafsir tu umum. Tafsir ayat ahkam ni dia lebih khusus, dia lebih kecil. Iaitu kita hanya belajar penafsiran berkaitan dengan ayat-ayat hukum syariah yang ada di dalam Al-Quran. Ataupun disebut at-tafsir allazi yaqumu ala al-ahkam minal Qur'anil Karim wa istikhraj qawaidul wal usulu minhu wa ibrazuha fi kitabi mustaqil. Ataupun disebut juga al-ayat allati tartabit bil ahkam fiqhiyah wa takalif al Hukum apa? Hukum yang disebut oleh Ustaz tadi. 5. Sama ada wajib, sama ada haram, sama ada harus, sama ada makruh, sama ada sunat ataupun mustahab daripada Al-Quran. Jadi ni kalau ditanya ma makna mal muradu bi tafsir ayat al-ahkam, maka antum ambil jawapan ni. At-tafsir allazi yajma'u ayat al-ahkam syar'iyyah min al-Quranil Karim ataupun at-tafsir allazi yaqumu ala istinbati al-ahkam min al-Quranil Karim ataupun al-ayat allati tartabit bil ahkam fiqhiyah. Okey, sekarang ni boleh faham tak apa yang dimaksudkan dengan tafsir ayat ahkam? Jelas tak kepada antum? Kita tak belajar. Dia ada beza antara tafsir secara umum dan tafsir ayat ahkam. Tafsir secara umum dia merangkumi semua. Dia merangkumi benda yang berkaitan dengan akidah, dia merangkumi dengan syariat, dia merangkumi dengan kisah-kisah, dia merangkumi semua benda. Tapi ayat ahkam dia hanya tertumpu kepada hukum hakam yang ada di dalam Al-Quran. Boleh faham? Ainun, Syakira, jelas? Faham Ustaz, jelas. Aida jelas, Aida? Nur Aida jelas? Jelas Ustaz. Okey, Rabiha jelas? Jelas Ustaz. Okey, kemudian kita pergi kepada selain nama tafsir ayat ahkam. Apa nama lain bagi tafsir ayat ahkam? Kan? Kalau disebut, okey, Ainun Syakira. Selain Ainun, apa lagi yang boleh panggil dekat Ainun Syakira? Boleh panggil Syakirah, contoh kan? Ataupun kalau dekat rumah orang panggil Kirah, ataupun orang panggil Kak Ainun, contoh.
Itu nama lain bagi Ainun Syakirah. Begitu juga dengan tafsir ayat ahkam. Tafsir ayat ahkam dia ada nama lain bagi dia. Dia tak nak nama ayat ahkam. Kalau kita tengok awwala man dawwana fi hadzal ilm bi surati kitab mustaqil huwa Muhammad bin Sa'ib Al-Kalbi. Kalaulah orang pertama yang menghimpunkan dan meletakkan tafsir ini sebagai satu kitab yang khusus, satu ilmu yang khusus, dia adalah Muhammad bin Sa'ib Al-Kalbi yang telah pun wafat pada tahun 146. Di sana ada juga yang mengatakan bahawa orang yang mula-mula mengkhususkan ataupun mengecilkan tafsir itu kepada tafsir ayat ahkam adalah Imam Asy-Syafi'i. Tapi kalau ditanya siapa awal mandawana adalah Muhammad bin Sa'ib Al-Kalbi. Tapi ada pandangan yang mengatakan Asy-Syafi'i, tapi kebanyakan yang mengatakan orang pertama yang menyusun tafsir ayat ahkam. Dia keluarkan daripada kitab tafsir At-Tabari itu, dia ambil yang ada berkaitan dengan hukum je, adalah Imam Muhammad bin Sa'ib Al-Kalbi. Kemudian penerusanlah, maka lepas kewafatan Imam Muhammad bin Sa'ib Al-Kalbi, maka ilmu ni dia semakin terus berkembang. Maka orang pertama yang mula menyusun kitab, yang tadi ni dia menghimpun, tetapi yang ni dia buat satu kitab, kemudian diberikan nama kepada kitab tersebut sebagai kitab tafsir khamsami'ah ayat minal Quran, iaitu penafsiran 500 ayat-ayat daripada Al-Quran, iaitu Maqatil bin Sulaiman Al-Balkhi yang telah pun wafat pada 150 Hijrah. Jadi dia adalah orang pertama yang mengumpulkan ataupun meletakkan kitab tafsir ayat ahkam ni kepada satu buku. Dia macam mana nak faham ni Ustaz? Kalau tadi tanya orang pertama yang menghimpunkan kata Muhammad bin Sa'ib Al-Kalbi, kemudian yang membukukan, yang meletakkan nama pula adalah Maqatil bin Sulaiman Al-Balkhi. Dia kalau antum belajar tarikh mushaf, siapa orang pertama yang menghimpunkan Al-Quran? Haris. Ustaz Haris, ilmu qiraat, ilmu Quran. Siapa orang yang pertama yang menghimpunkan Al-Quran? Ustaz Haris. Ataupun Ustazah Rabihah lah. Ustaz Haris dia diam. Ustaz Haris siapa? Haris dia bengar, asyik sebut nama dia je. Tak apa Ustaz sebut nama yang lain lah pula. Sebab yang lain dia tak nak bagi ni. Kita sebut nama Ainun Syakirah dah. Taqiyuddin lah. Taqiyuddin Ustaz tak panggil lagi. Taqiyuddin, siapa yang pertama yang menghimpunkan Al-Quran? Jangan malukan budak qiraat. Cepat. Ulang kaji balik ni. Siapa orang pertama yang menghimpunkan Al-Quran? Allahu Akbar. Ainun Syakirah. Siapa? Taqiyuddin siapa? Kita buat kuis malam ni. Lewat sikit pun tak apa. Ulang kaji balik kan. Dia dah lama dah bercuti ni. Dia gerakkan balik. Syughul. Kata orang Arab syughul akal. Atau syughul zihin. Gerakkan balik otak. Gerakkan balik akal. Taqiyuddin siapa? Orang pertama yang menghimpunkan Al-Quran.
Siapa Taqiyuddin? Dengar aja. Nama tak dengar, dia dengar Ke dia ada jawapan lepas tu tak tertutup. Siapa yang tahu tulis. Cepat nak tengok siapa yang tahu jawapan. Tulis dekat jawapan chatting ni. Ada tak? Siapa yang boleh letak? Cepat. Siapa yang tahu? Siapa manusia pertama yang menghimpunkan Al-Quran? Tak ada seorang pun tahu. Malu kelas A ni. Allahu Akbar. Ahsanta, barakallahu fiik. Masya Allah. Yang pertama yang menghimpunkan Al-Quran adalah Saidina Abu Bakar. Tetapi adakah masa itu ia dibukukan? Tak. Siapa yang orang pertama yang membukukan Al-Quran? Syakira. Saidina Uthman. Barakallahu fiik. Beza tak? Beza tak? Antara yang menghimpunkan dan yang membukukan. Begitulah juga dengan Muhammad bin Sa'ib Al-Kalbi dan Sulaiman bin Maqatil Al-Balkhi. Yang pertama, Muhammad adalah Maqatil bin Sulaiman Al-Balkhi. Sama juga macam hadis. Kalau kita tanya siapakah orang pertama yang membukukan hadis-hadis sahih sahaja? Siapa? Siapa orang pertama yang menghimpunkan hadis-hadis sahih sahaja dalam kitab dia? Dan membukukannya? Siapa? Kena adalah maklumat ni. Salah. Bukan Imam Malik. Imam Malik dia tidak mensyaratkan hadis yang sahih saja dalam kitab dia. Kalau kita tengok dalam kitab Muwatta Imam Malik ada hadis-hadis dhaif. Orang pertama yang menghimpunkan hanya hadis-hadis sahih dalam kitab dia. Siapa? Dan sehingga kini dia menjadi rujukan utama. Imam Bukhari, Masya Allah, barakallahu fiik, Muhammad Muaz. Imam Bukhari, kemudian Imam Muslim. Nampak tak? Hadis yang banyak, kemudian dia kecilkan, dia ambil yang sahih sahaja. Ada juga imam yang hanya mengambil hadis-hadis yang dhaif. Ada imam yang mengambil hadis-hadis palsu. Bukan hadis-hadis palsu itu dikumpulkan untuk diamalkan, tetapi untuk dibukukan sebagai satu fan. Fan ni dalam bahasa Arab bukan fan gembira Fanun. Fan ni satu seni dalam satu ilmu. Kan? Maka dalam hadis ayat-ayat hukum, yang pertama yang menghimpunkan adalah Muhammad bin Sa'ib Al-Kalbi, tetapi orang pertama yang memula membukukan adalah Maqatil bin Sulaiman Al-Balkhi. Kemudian dia menamakan kitabnya sebagai Khamsami'ah Ayat Minal Quran. Kalau Ustaz tanya, apakah kitab pertama yang ditulis dalam bidang ayat ahkam, maka inilah kitab pertama, Tafsir Khamsami'ah Min Ayatil Quran. Kemudian kita tengok, kalau minta antum buat rujukan berkaitan dengan tafsir ayat ahkam, mana lagi kitab-kitab lain yang hanya menghimpunkan berkaitan dengan tafsir ayat ahkam? Maka dekat sini ada beberapa kitab, antaranya Ahkamul Quran li Abi Bakar Ar-Razi, Ahkamul Quran li Imam Syafi'i, Ahkamul Quran Al-Kayaharasi, Fiqhul Quran Qutbuddin Ar-Rawandi, Ahkamul Quran li Abi Bakar bin Al-Arabi, dan yang paling mutaakhir ini adalah kitab Rawai'ul Bayan fi Ahkamil Quran Imam As-Sabuni, yang mana kitab dia kita guna pakai sebagai satu muqarrar kita. Okey. Jadi ini nama-nama lain. Dan kitab-kitab ini dia hanya tertumpu pada tafsir ayat-ayat hukum. Kalau antum ambil kitab-kitab ni, antum nak cari penafsiran surah Al-Fatihah, antum tak akan jumpa. Kalau antum ambil kitab-kitab ni, antum nak cari penafsiran berkaitan dengan surah An-Nas, maka antum tak jumpa. Sebab dia hanya menghimpunkan penafsiran ayat-ayat hukum yang ada di dalam Al-Quran. Jadi dekat sini apa lagi perkara yang penting? Dekat sini habis manhaj. Kemudian kita nak tahu ada berapa ayat hukum yang terkandung di dalam Al-Quran. Okey, nak tanya dekat sini. Tutup sini kejap. Okey, nak tengok pelajar ni. Ayat Quran ada berapa Ustaz Hanan? Menurut qaul kita lah. Kita ni pada siapa? Imam Hafs an Asim apa? Al-Basri ke? Hafs an Asim apa? Mana ni? Muaz. Tulis jawapan kalau nak sebut, malu nak sebut. Kita ni apa? Hafs an Asim apa?
Imam apa kita pegang ni? Kita dalam Kufi. Ahsanti, barakallahu fiik. Okey, pada pandangan imam-imam Kufi, berapa adat ayat Al-Quran? Itu dia masuk dalam ayat dalam ilmu fawasil pula. Fawasil, cepat. 3,666 ke? Kalau antum sebut 3,666, Ustaz katok kepala antum. Kalau budak kiraat semester 8, berapa jumlah ayat Al-Quran? Ainul Syakira jawab 6,666. Ustaz katok kepala Ainul Syakira ni. Ni SEM 8 tak tahu lagi. 6,236, betul? Kufi kata jumlah ayat Quran 6,236. Betul ke Haziq? Betul ke Amri? Amri kalau betul hantar tunjuk tangan macam ni, betul? Alhamdulillah. Maksudnya Taqiyuddin tidak keseorangan. Dia ada yang menyokong iaitu Amri. Amri kata betul. Jadi daripada 6,236 ini bukan semuanya adalah ayat-ayat hukum. Tak. Ayat-ayat hukum di dalam Al-Quran pada qaul yang masyhur hanya terdapat 500 ayat sahaja. Qaul yang masyhur. Qaul masyhur kata ayat hukum yang terdapat di dalam Al-Quran hanyalah 500 ayat sahaja. Maksudnya antum tolaklah daripada 6,236 tolak 500, maka baki yang lain itu adalah ayat-ayat yang berkaitan dengan akidah, ayat-ayat yang berkaitan dengan kisah-kisah, ayat-ayat yang berkaitan targhib wa tarhib dan sebagainya. Adapun ayat Al-Quran yang berkaitan dengan hukum hakam hanyalah terdapat 500 sahaja. Itu qaul yang masyhur. Sebab itulah Imam Maqatil bin Sulaiman menamakan kitabnya sebagai tafsir Khamsami'ah ayat minal Quran. Sebab dia hanya mengambil 500 ayat sahaja untuk ditafsirkan. Tetapi qaul ini adalah bukan qaul yang muktamad. Dia adalah qaul jumhur kerana benda ni sebenarnya adalah khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan ada 900, ada yang kata 800, ada yang kata 150, ada yang kata 300 ayat. Tetapi qaul yang masyhur mengatakan ayat yang berkaitan dengan ayat-ayat hukum itu ada sebanyak 500 ayat. Nanti kalau Ustaz tanya kepada antum, berapa jumlah ayat hukum yang terdapat di dalam Al-Quran, maka dekat sini antum kena jawab qaul yang masyhur lah. Qaul yang masyhur iaitu ada 500 ayat. Kemudian antara perkara yang penting lagi berkaitan dengan perbincangan kita pada malam ni untuk Ustaz ringkaskan. Okay. Yang pertama tadi Ustaz dah terangkan makna tafsir, kemudian makna tafsir ayat ahkam, kemudian Ustaz dah terangkan juga kepada antum berapa jumlah ayat hukum. Kemudian dekat sini bagaimana perkembangan ayat-ayat hukum, siapa orang yang mula menghimpunkan ayat-ayat hukum. Kemudian benda yang penting untuk antum tahu adalah berkaitan dengan okay, bukan. Ustaz tak tahulah, antum baca tak nota yang Ustaz bagi dekat antum? Ada yang baca tak? Ada yang tengok tak? Okey. Nasyaat ni dah ke mana pula kat sini ke? Kan ni dua. Sekejap Ustaz tengok sekejap. Bukan nombor 3 kot. 4. Kemudian apa yang penting Ustaz tengok dekat sini yang tu yang permulaan ni kita kongsikan dekat ni dekat nota ni. Kenapa tak keluar? Tak keluar pula. Okey ni. Okey, yang kat sini selain daripada tu, dekat sini kita nak tahu macam mana para ulama mengeluarkan ayat-ayat hukum daripada Al-Quran. Okey, yang kat sini antaranya bagaimana kita nak tahu sirah ayat Al-Ahkam. Apa maksud sirah? Sirah ni dia siyar ni jamak kepada sirah. Sirah ni macam mana kita nak tahu ayat hukum di dalam Al-Quran? Maka ulama telah meletakkan, ulama-ulama tafsir telah meletakkan 6 sirah ataupun siyar. Macam mana kita nak tahu ayat tu adalah ayat hukum? Yang pertama, kalau kita tengok sesuatu ayat, padanya ada sirah al-amar. Padanya ada
suruhan. Kalau kita tengok ayat Allah SWT berfirman, waqatilul musyrikina kaffah, maka perangilah orang-orang musyrikin itu keseluruhannya. Maksud dekat sini ada ayat suruhan. Bila mana disuruh, dia membawa maksud sama ada dua. Sama ada suruhan itu berbentuk wajib ataupun suruhan itu berbentuk mustahab, sunnah. Maka para ulama tafsir, bila mana dia tengok sesuatu ayat Quran yang ada sirah al-amar, kan, maka dekat situ mereka akan berhenti dan mereka akan perhatikan apakah hukum yang ada dekat situ. Boleh faham tak maksud Ustaz? Siti Rabiha boleh faham? Maksudnya macam mana daripada ayat yang Quran yang banyak ni kita nak tahu dekat situ ada ayat hukum. Jadi ulama tafsir dia kata kita nak tahu sesuatu ayat itu adalah ayat hukum bila mana dalam ayat itu ada sirah amar, ada uslub ataupun ada pernyataan yang berbentuk arahan. Boleh faham tak Rabiha? Contohnya kalau Allah kata dan seperangilah orang-orang musyrik, kan? Bila Allah suruh, bila suruh tu dia sama ada wajib ataupun dia sunat. Faham tak Rabiha? Kalau faham Ustaz nak pindah kepada yang lain. Kalau tak faham Ustaz nak terangkan balik. Siti Rabiha boleh faham? Faham angkat tangan. Muaz boleh faham? Kalau faham angkat tangan. Ustaz nak tengok ada tak yang faham ataupun tak faham? Faham, Alhamdulillah. Rabiha ni Ustaz tak tahu dia faham ke tak? Rabiha faham tak maksud Ustaz? Maksudnya daripada ayat Quran tu kita nak tahu dekat situ ada ayat hukum ke tidak. Bila mana kita baca dekat situ ada arahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sesuatu yang berbentuk arahan, maka dekat situ dia akan ada padanya hukum. Boleh faham tak Rabiha? Boleh faham. Okey. Yang kedua, bila mana pada ayat tersebut ada berbentuk larangan. Sebab biasanya larangan ini dia membawa kepada haram ataupun makruh. Sama ada larangan itu berbentuk haram. Wala ta'kulu amwalakum. Jangan kamu makan harta-harta. Ataupun wala taqrabuz zina. Jangan kamu menghampiri zina. Nampak tak dekat situ dia ada an-nahi. Bila nahi kita kena tengok dekat situ ada larangan. Bila mana larangan dia membawa kepada arahan sama ada berbentuk kepada hukum makruh. Kemudian yang ketiga, kalau ayat tersebut ada kalimah fardu, kefarduan, qad faradallahu lakum. Sesungguhnya telah Allah fardukan kepada kamu. Bila fardu sama juga. Dia sama ada membawa kepada wajib ataupun sunat. Begitu juga bila mana ada kalimah kitabah. Ada sirah kitabah. Kitabah ni bermaksud ditulis kepada kamu. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang beriman dituliskan kepada kamu puasa. Apa maksud tulis ni? Tulis ni maksudnya fardu. Bila fardu, dekat situ dia ada berbentuk hukum. Ataupun bila mana ada wasiat, yusikumullahu fi auladikum. Allah mewasiatkan kepada anak-anak lelaki berapa-berapa diwasiatkan. Bila mana ada kalimah wasiat, Allah mewasiatkan, maka dekat situ dia ada hukum yang perlu kita teliti. Dan yang keenam, bila mana ada uslub al-khabari, bila mana ada satu pengkhabaran. Contohnya Allah mengkhabarkan seorang ibu itu dia kena menyusukan anaknya 2 tahun yang lengkap. Maka dia tak ada arahan tetapi dia bentuk pernyataan. Dia bentuk satu khabar, satu penerangan. Maka bila mana ada uslub al-khabari, maka dekat situ kita kena berhenti dan kita kena teliti kerana di sana adanya hukum-hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Jelas? Boleh? Faham? Okey, kemudian kita pergi kepada yang seterusnya. Apakah kepentingan kita mempelajari ilmu ayat-ayat hukum? Maka dekat sini dia nyatakan bahawa banyaklah kepentingannya, antaranya dia mengikat pelajar itu dengan mencintai Al-Quran.
kan kepentingan dia. Daripada situ kita dapat mengetahui bahawa Al-Quran ini benar-benar wahyu. Dia kata rabatatul lab al-ilmi bil Quran. Dia mengikat pelajar-pelajar, penuntut-penuntut ilmu ini dengan Quran, dan juga dia wal gharsu. Gharsu ni macam dia tu menumbuhkan ataupun menggerakkan dia punya pemikiran, zihin, dia punya akal tentang kepentingan untuk kita ni kembali kepada Al-Quran. Sebab dekat Al-Quran itu padanya hukum hakam. Kemudian juga menyebabkan kita ni, pelajar-pelajar ni mengetahui nusus, nas Al-Quran yang berkaitan dengan hukum hakam. Malulah kan, dah duduk jabatan tahfiz Al-Quran wal qiraat. Tetapi bila ditanya, Rabihah, dekat mana hukum wajibnya solat? Tak tahu nak cari ayat kat mana. Ditanya Muaz, dekat mana hukum kata perlunya orang lelaki sembahyang berjemaah? Tak tahu dekat mana nak keluarkan hukum. Jadi dengan mempelajari ilmu ayat ahkam ini, pelajar-pelajar dia boleh mengistimbat hukum, tahu warka'u ma'ar raki'in. Allah kata dan rukuklah kamu bersama dengan orang-orang yang rukuk. Maka dekat situ ada suruhan untuk kita rukuk dengan orang-orang rukuk. Maksudnya dekat situ Allah perintahkan orang lelaki ni sembahyang berjemaah. Kalau Allah suruh kita rukuk, Allah tak kata warka'u ma'ar raki'in, tapi kat sini ada ma'ar raki'in, dengan orang-orang yang rukuk. Maksudnya dekat situ ada suruhan supaya kita ini solat secara berjemaah. Nampak tak? Daripada sini kalau tak belajar tafsir ayat ahkam, maka kita tak tahu bagaimana kita nak mendapatkan nas Al-Quran yang berkaitan dengan hukum hakam Al-Quran. Kemudian daripada tafsir ayat ahkam ini juga kita boleh mentadabbur ayat Al-Quran. Kita boleh beristidlal, mengeluarkan dalil daripada ayat Al-Quran. Yang mana dia kata kat sini, benda ni dia perlu dengan kita mempelajari dan kita tengok. Dalam ni juga kita boleh melihat bagaimana perbincangan para ulama dalam mengeluarkan sesuatu hukum. Kan? Macam mana Syafi'i boleh kata sentuh perempuan tak batal wudu? Bagi Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Ahmad kata tak batal. Maka bila kita rujuk kepada penafsiran ayat hukum, dekat situ dia ada khilaf di kalangan mereka dalam meletakkan sesuatu hukum. Jadi Ustaz rasa sekadar itu penerangan pada malam ini. Antara poin yang penting yang perlu antum ingat, yang Ustaz dah terangkan, Ustaz ulang sekali lagi. Yang pertama berkaitan dengan ta'rif. Apa ta'rif tafsir lughatan wastilahan? Apa ta'rif tafsir ayat ahkam? Kemudian nama lain bagi tafsir ayat ahkam. Kemudian berapa bilangan ayat-ayat hukum yang terdapat di dalam Al-Quran. Kemudian perkembangan ilmu tafsir ayat ahkam. Nama-nama kitab yang berkaitan dengan tafsir ayat ahkam. Kemudian bagaimana sirah ulama dalam meletakkan ayat-ayat hukum. Dan di akhirnya kita tutup dengan kepentingan seseorang itu mempelajari ayat-ayat hukum. Jadi ada sebarang soalan sebelum kita berhenti dan tangguh kelas dan kita akan sambung pada minggu depan. Ada soalan? Ada soalan? Okey, kita pergi kepada Ain Syawana. Ada? Kalau ada bagi tahu ada, Ustaz ambil kehadiran ni. Ain Syawana, ada? Hai Ustaz. Ada soalan tak Ain? Ada soalan? Tak ada. Tak ada, okey. Rabiha, ada soalan? Tak ada Ustaz. Ustaz nak dengar suara? Tak ada. Jannah, ada soalan? Tak ada Ustaz. Siti Fatimah? Tak ada Ustaz. Dahiyah? Dahiyah ni tadi lagi tak dengar suara dia. Mana dia? Dahiyah ada? Ke dah keluar? Tadi ada kan? Dahiyah ada? Muhammad Amri Faris. Tak ada Ustaz. Tak ada. Dahiyah ada soalan tak? Dahiyah ada soalan? Ke Dahiyah ada lain tak apa clear? Okey, tak apa. Tadi okey. Siti Aisyah. Siti Asia, maaf. Siti Asia ada? Tak ada. Tak ada soalan Ustaz. Tak ada. Nailah. Nailah ada masuk tak? Ada tak? Kalau ada tolong cakap ada. Siapa nampak tadi dia masuk kemudian terkeluar ke? Ada tak? Tak ada, tak ada.
Naila tak ada. Okey, kemudian Hanan ada. Ada soalan Hanan? Soalan tak ada Ustaz. Okey, Haris ada soalan? Tak ada Ustaz. Ada Haris? Tak ada. Syed Muhammad Zulfaiz ada soalan? Tak ada Ustaz. Tak ada. Alhamdulillah. Taqiyuddin ada soalan? Khairul Naqib, Muhammad Khairul Naqib ada tak? Muhammad Khairul Naqib. Ada Ustaz, saya. Ada soalan? Tak ada Ustaz. Ada soalan? Ada, okey. Tak ada. Ahmad Naqiyuddin ada soalan? Okey. Ahmad Naqiyuddin ada? Ada soalan tak Naqiyuddin? Naqiyuddin ada ni. Kemudian Aiman Zakwan. Aiman Zakwan. Tak ada Ustaz. Tak ada. Amar Suhaimi. Saya Ustaz. Ada tak Amar Suhaimi ada soalan? Tak ada soalan? Tak ada Ustaz. Tak ada. Okey. Muhammad Muaz. Ya, saya Ustaz. Ada soalan? Tak ada Ustaz. Ainun Syakira. Tak ada soalan Ustaz. Abdul Azim. Tiada Ustaz. Tiada soalan. Khairul Ridwan. Khairul Ridwan ada? Kelas B je Ustaz. Kelas B. Itu dia datang. Kemudian last sekali Aida. Aida ada soalan Aida? Tak ada Ustaz. Aida nanti ada soalan? Tak ada. Okey, jadi kalau tak ada Ustaz rasa sekadar itu untuk kelas kita pada malam ni. Jadi Ustaz minta antum bersedia untuk kelas yang berikutnya. InsyaAllah minggu depan kita Ustaz akan hantar pada antum video lah. Jadi Ustaz minta antum tengok pada video tu. Kemudian akan ada satu form yang Ustaz akan bagi. Mohon antum isi form tersebut bersama soalan yang ada sebagai bukti kehadiran antum untuk kelas tersebut. Dan insyaAllah kalau tak ada apa-apa kita jumpa minggu depan pada hari Khamis untuk kelas tutorial bagi kita membincangkan berkaitan dengan tajuk yang akan Ustaz berikan kepada antum video dia. Jadi kelas akan berlangsung macam ni lah. Ustaz tak nak sorang-sorang. Ustaz masuk kelas Ustaz akan tanya je. Antum tahu ke tak tahu, jawab. Jadi kat situ Ustaz nak tengok kefahaman antum. Tak adalah Ustaz sorang-sorang bercakap. Jadi Ustaz nakkan musyarakah daripada antum semua. Kalau rasa nak, boleh terima uslub Ustaz ni, boleh teruskan dengan kelas ni. Kalau tak, masih lagi boleh untuk drop subjek. Sebab drop subjek boleh sampai minggu ke-7. Kalau rasa stres, tak seronok lah macam ni. Kan, main tanya-tanya pula. Bolehlah tinggalkan subjek ni. Ada masalah, Ustaz pun tak jadi masalah. Ustaz tak nak belajar dalam keadaan stres, tertekan. Bila masuk kelas gigit-gigit, Ustaz nak tanya aku ni. Ataupun dia rasa tak selesa. Jadi naklah berlaku. Jadi Ustaz rasa sekadar itu untuk malam ni. Jazakumullah khair, barakallahu fikum. Terima kasih kerana bagi masa, minta maaf kerana terpaksa talas pagi ni dan masa tu pada waktu malam ni. Nak tidur awal Ustaz besok ulang. Ustaz ni sibuk buat kelas, jadi Ustaz minta maaf lah. Mudah-mudahan ini memberi faedah kepada tu. Jazakumullah khair, barakallahu fikum. Kita tanggal Alhamdulillah, sallallahu alaihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Jumpa lagi minggu depan insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik.